Let's look at two types of immune response. The first one is humoral immune response, and the second one is cell-mediated immune response. Jadi saya dah letakkan dalam bentuk summary seolah-olah seperti mind map. It's very simple process. Do not make things complicated. Jadi kita bayangkan cell mediated immune response ini. Okay, now we're talking about cell mediated immune response. Jadi cell mediated immune response ni kita boleh bayangkan the pathogen. Pathogen itu maksudnya virus atau bakteria yang masuk dalam badan kita, dan bila dia masuk dalam badan kita, dia sudah menyerang sel badan kita. Sebab tu nama jenis ini adalah cell mediated immune response. Jadi bila ada sel yang sudah diserang oleh pathogen tersebut, maksudnya kita perlu deal with the cells. Kita kena dengan cara lain musnahkan sel tersebut supaya virus, bakteria, patogen tersebut tidak bermaharaja lela. Dia buat parti, dia menyebarkan dia punya infection, dan dia akan melahirkan banyak lagi anak cucu dia yang akan menyerang badan kita. Jadi kita perlu settlekan dulu. Jadi kita anggaplah bakteria ni bila masuk dalam badan kita, contohnya dia masuk dalam salur darah, dalam lymphatic system, mana-mana lah dia jalan macam highway tu, and then katalah dia pergi serang sel contohnya skin cell ataupun lung cell ataupun heart cell. Jadi bila dia dah serang sel tersebut, dia dah ada di dalam sel tersebut. So kita anggaplah sel tersebut itu adalah di sini. Okay, itu adalah infected cell. Okay, sel tersebut, patogen tu, kalau tengok kat gambar ni saya dah lukis dah. Patogen tu dah ada dalam infected cell tersebut, duduk di dalam tu. Jadi kita dah tak nak dah sel tu. Kita nak buang sel tersebut, tapi sel tersebut tidak boleh buat buang diri dia sendiri. Dia kena ada bantuan daripada immune system. Sebab itulah bila tulis esei, kita mesti mula daripada sini. Kita akan start daripada sini. Gambar ni saya dah tulis nombor, ada nombor dan ada dia punya step by step. Jadi kita akan tengok satu demi satu bagaimana proses ini akan berlaku. Okey, yang pertama kita anggaplah pathogen enter the body. Okay, pathogen enter the body. So bila pathogen enter the body, dalam badan kita ni, dalam salur darah ada white blood cell. Okay, white blood cell ni dia akan jalan lah. Dia macam polis, ronda-ronda tengok ada orang jahat ke tak. Jadi benda sel white blood cell yang pergi ronda-ronda tengok ada orang jahat ke tak tu, salah satunya adalah macrophage. Ada banyak lagi, ada B cell dan lain-lain, tapi kita akan fokus kepada macrophage. So macrophage ni bila dia nampak sahaja patogen tersebut ni, dia dah nampak patogen tu ada kat sini, so dia akan engulf the pathogen. Engulf tu maksudnya dia mengelilingi, dia extend dia punya cytoplasm ni. Okay, extend, lepas tu dia tutup dan dia macam tangkap patogen tu masuk dalam sel dia. Engulf the pathogen, satu markah. And then the macrophage akan degrade the pathogen. Degrade maksudnya pecahkan. So jadilah produce antigen fragment. Antigen fragment ni adalah satu sisa-sisa daripada pathogen tersebut lah. Dia punya saki-baki badan dia tu kita panggil antigen fragment. Jadi macrophage ni dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Dia kena minta bantuan. Jadi untuk minta bantuan, dia perlu tunjukkan antigen fragment itu di bahagian luar permukaan macrophage. Dia kena tunjukkan memang aku telah makan patogen tadi. Jadi dia kena tunjukkan bukti bahawa dia sudah engulf dan dia sudah degrade patogen tersebut. Cara dia tunjuk adalah menggunakan molekul iaitu MHC molekul.
Inilah MHC molekul tu yang berada di permukaan macrophage. MHC molekul ni awal-awal duduk dalam sel, tapi bila dia nak digunakan dia akan keluar dan berada di permukaan macrophage. Jadi MHC molekul ni akan display antigen fragment. Jadi antigen fragment tadi akan pergi keluar macrophage dan melekat dengan MHC class 2. So ayat yang kita boleh buat adalah antigen fragment will be displayed on the class 2 MHC molecule. Titik. Dapat lagi satu markah. Bila macrophage sudah tunjukkan antigen fragment tersebut, kita panggil macrophage dengan nama baru, iaitu macrophage will now known as antigen presenting cell ataupun APC. Dalam esei nanti, tolong guna perkataan antigen presenting cell dalam kurungan APC. Alright. So, bila dia dah tunjuk tu, dia nak minta tolong lah. Sel yang dia minta tolong itu adalah helper T cell. So, next, helper T cell will bind to the MHC, class 2 MHC molecule antigen fragment complex using its receptor. Okay, helper T cell ni, setiap T cell, semua T cell ada reseptor mereka sendiri. Jadi bila dia perlu bind, dia memerlukan reseptor. Okay, setiap sel pun ada reseptor. Jadi ayat dia adalah helper T cell will bind to class 2 MHC antigen fragment complex, okay, by using its receptor. Itu nombor 5. Jadi bila dia dah bind, this going to cause, okay, setelah dia bind, barulah it's going to cause the APC, saya dah tak panggil macrophage lagi, saya panggil antigen presenting cell. This will cause antigen presenting cell to secrete cytokine. Okay, cytokine ataupun spesifik dia interleukin 1. Okay, interleukin 1. Cytokine ni adalah signaling molecule. Okay, ni yang bintik-bintik ni. Signaling molecule ni dikeluarkan untuk apa? Okay, cytokine will activate helper T cell. Dia akan menyebabkan helper T cell activated. Okay, cytokine will activate helper T cell. Siapa yang keluarkan cytokine interleukin 1 ni? APC yang keluarkan. Untuk apa? Untuk helper T cell activated. Kenapa perlu activate? Apa maksud activated? Activated maksudnya helper T cell akan proliferate. Proliferate maksudnya dia akan buat mitosis. Dia akan clone diri dia daripada satu helper T cell jadi banyak, jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Tapi saya tak lukis semua, saya lukis helper T cell ni daripada satu jadi banyak lah. Okay, jadi beberapa helper T cell. And then dia juga akan differentiate. Differentiate ni maksudnya dia tidak akan bertambah tetapi dia akan menghasilkan sel baru, ada nama baru. Iaitu helper T cell juga akan differentiate menghasilkan memory helper T cell. Dia akan menghasilkan memory helper T cell. Kenapa kena ada memory? Sebab bila patogen yang sama masuk lagi dalam attack lagi badan awak, helper T cell sudah ingat bentuk, struktur, permukaan patogen tersebut dan senang untuk buat immune response yang lebih cepat dan efisien di kemudian hari. So, activated helper T cell akan proliferate, akan differentiate untuk menghasilkan memory helper T cell. Kemudian helper T cell yang activated juga akan menghasilkan cytokine. Okay, bila dia dah jadi banyak-banyak ni, activated helper T cell akan menghasilkan cytokine ataupun kita panggil interleukin 2. Okay, nama spesifik interleukin 2, nama umum cytokine. Activated helper T cell will secrete cytokine. Untuk apa dia menghasilkan cytokine ini? Ada sebab untuk activate sel seterusnya iaitu cytotoxic T cell. Cytotoxic T cell. Jadi cytotoxic T cell tu akan jadi activated lah. Activated ni maksudnya dia akan migrated, pergi ke tempat kejadian, berkumpul dengan lebih banyak dan lain-lain. Apa kegunaan cytokine tadi? Dia akan activate cytotoxic T cell ataupun dia punya formula yang pendek TC cell. Boleh pakai juga dalam esei.
Apa maksud activate? Again, sama macam tadi, activated cytotoxic T cell akan proliferate. Dia akan membanyakkan bilangan dia. Ada banyak lagi lah, cuma saya tak lukis banyak. Dia akan proliferate ataupun dia akan cloning. So, dia akan menghasilkan lagi banyak cytotoxic T cell dan juga dia akan differentiate. Maksudnya, dia akan menghasilkan sel baru iaitu memory cytotoxic T cell untuk ingat bentuk patogen yang sudah menyerang badan kita. Pastikan anda menggunakan perkataan yang tepat dan sesuai. Kalau proliferate, pakai proliferate. Jangan guna perkataan-perkataan lain yang mengelirukan untuk dapat markah penuh. Setelah cytotoxic T cell tu activated, apa dia akan buat? Dia akan pergi ke sel yang sudah infected tadi. Seperti cerita saya awal tadi, ada sel yang sudah diserang oleh patogen. Dan kita tak nak tengok dah sel tersebut dalam badan kita. Sebelum dia menjadi lagi teruk, anggaplah kita nak musnahkan sel tersebut. Jadi, cytotoxic T cell tu akan migrated to the infected cell. Dia akan pergilah. Kalau infected cell tu di kulit, dia akan bergeraklah pergi ke kulit. Kalau di liver, dia akan pergi ke liver. Apa dia akan buat adalah dia akan bind dengan cytotoxic T cell ni akan bind dengan infected cell. Sebab infected cell ni juga dia boleh degrade patogen tadi, and then dia boleh tunjukkan antigen fragment ni. Antigen fragment dia boleh pecahkan, degrade, and then tunjukkan antigen fragment tu dekat MSC class 1. Kali ni class 1, bukan lagi class 2. Sebab class 2 hanya untuk macrophage, B cell, dendritic cell. Dan sel-sel lain dalam badan awak, kita pakai MSC class 1. Jadi bila dia dah tunjuk, di depan tu dia macam tolong, dia macam minta tolong. Jadi cytotoxic T cell ni boleh bergerak dan dia nampak dari jauh. Inilah sel yang telah diinfect. Jadi, saya perlu bind dengan sel ini. Jadi, cytotoxic T cell will bind to MSC molecule antigen fragment complex on the infected cell using its receptor. Okay, dia pun ada dia punya antigen receptor. Selepas dia bind, apa dia buat? Dia akan secrete dua bahan. Okay, cytotoxic T cell akan secrete perforin. Apa kegunaan perforin? Dia akan produce pore. Dia akan buat lubang-lubang dekat plasma membrane sel tersebut. Jadi, bila dia buat lubang-lubang, what happen? Ion and water will enter the infected cell. Masuk dan menyebabkan sel tu untuk lyse. Pecah. Okay, sel tu akan pecahlah, breakdown. So, tulis lyse dalam exam, dapat lagi satu markah. And then, cytotoxic T cell juga akan secrete granzyme. Okay, satu jenis enzim yang menyebabkan sel tu bunuh diri. So, granzyme will secrete and cause apoptosis. Apa tu apoptosis? Apoptosis ni macam suicide. Okay, sebenarnya granzyme ni dia pergi dekat DNA, dia mess up with the DNA, transcription, translation, cytoplasm, dia pecahkan bla 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 bla. Dan menyebabkan sel tu tak boleh buat function dia yang normal, so kita anggap dia seperti bunuh diri. Tapi dalam esei tidak perlu terang sebegitu panjang, awak cuma perlu tulis granzyme will be secreted by the cytotoxic T cell, satu markah. Granzyme will cause the infected cell to do apoptosis, lagi satu markah. So itulah proses cell mediated immune response. Sangat senang, sangat simple. Ingat dia punya step by step. Thank you.